Hai everyone, Assalamualaikum. Kabar? Mak Rashid nak pergi mana tu? Pergi Kelantan. Pergi Kelantan. Dah berapa lama dalam kereta? Entahlah berapa jam kot. Tak pening ke belajar dalam kereta tu? Tak. Tak. Kelas-kelas sebelum ni kamu masuk lah? Masuk. Tapi kadang ada yang habis lambat, ada yang habis awal sebab nak pergi ke tempat apa ke lah. Oh, okey. Okay, start punya balik eh. Okay, Tengku. Wah, hari ni ramai pula eh. Alhamdulillah. Alright, Tengku. Welcome. Okay, yang lain buka video. Asyik orang sama je buka video, yang lain tak buka video pun. Ada masalah internet ke yang lain tu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We start our lesson today dengan surah Al-Fatihah dahulu, lepas tu kita akan baca doa, alright? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alright. Okay, apa khabar semua? Iris, Tengku, Amar Rashid, Iman Syafi'i, Khaira Nabiha, Hana Khaira, Arisha and Huwaida. Okay. Iris, Ustaz saya dah lalu mobilize. Bagus, very good. Alright. Sebab hari ni Ustaz akan bagi satu kerja yang berkaitan tentang mobilize and also about the weeks. Alright. Okay. As you know, this is the class for the discussion and tutorial. Kelas ni bukan untuk belajar topik baru, just sekadar untuk discussion, untuk to deepen your understanding about the topic we have learned yesterday. Malam yang kita baru jumpa. Alright. Okay, welcome Hanifah. Okay, sebelum tu Ustaz nak minta maaf semalam kita punya kelas terhenti tiba-tiba kan? Betul? Hanifah betul? Ha? Kamu unmute je terus start video. Apa? Ustaz cakap apa? Okay, Ustaz nak minta maaf. Semalam Ustaz punya kita punya Zoom tu tiba-tiba terputus kan? Betul? Kamu ada semalam kan? Yalah. Sebab semalam tu we have someone access to this account. Masuk dalam account ni dah buka meeting. So Ustaz tak boleh nak teruskan lah. Lagipun kita dah lebih masa je. Alright, so right now Ustaz will share my screen first. Okay. Okay, welcome Patricia. Okay, I will show my screen first. This is my screen right now. Okay. So let's review a little bit apa yang kamu dah belajar. And then Ustaz akan bagi satu kerja that related to mobilize and also weeks. Alright. So the first, we go to the word. Okay, this is database collection. Okay, you have learned OMR, you have learned OCR, MICR, speech recognition, biometric scan, barcode reader, paper form, and also RFID. MICR tu apa? MICR tu apa? MICR stand for, Ustaz tulis Magnetic Ink Character Recognition. Oh, faham. Yang nak check tu. Bagus kamu ingat. Magnetic Ink Character Recognition. Alright.
So kita masuk sedikitlah dalam semua ni. Hanya Ustaz terangkan dasar dia saja, the basic things about these things. And then kalau ada yang tak faham lagi, kamu boleh ask the question to me. Alright. Iris, semalam kamu buang sampah terus tak jumpa dah. Betul lah Iris? Iris. Ya? Mute jap. Okay Iris. Semalam, okay, from this list, yang mana lagi kamu tak dengar? Sebab kamu tertinggal kelas kan semalam? Sebab mak saya suruh leave sebab saya kena pergi sekolah. Oh, nak pergi sekolah? Kenapa tu? Saya nak ambil buku lah tu. Oh, okay. Ya, semalam tu, yesterday kamu dah belajar yang mana? Belajar. OMR dah? Dah. OCR? Belum. OCR belum? MICR? Belum juga. Speech recognition? Belum. Macam belum je semua je. Saya belajar macam Okay, tak apa. semalam. Start ulang demi kamu seorang. Alright. Okay. Okay, boleh Okay, Boleh. Iris, kamu tak perlu unmute kamu punya suara. Kamu just assist Ustaz. Kalau kamu tak faham, kamu boleh terus tanya dekat mic tu. Alright? Okay. Okay, so this is our topic, database collection. So there are many methods which can be used to collect and enter the data. Some are manual and some are automatic. Kita ada banyak cara kita nak collect data, kita nak kumpul data, kita ada banyak cara. Cara ni terbahagi kepada dua kategori, two category. The first category is manual, cara yang manual. The second category adalah cara yang automatic. Okay, jom kita tengok yang mana yang auto, yang mana yang manual. So from this list, OMR, OCR, MICR, speech recognition, biometric, barcode reader, paper form, RFID, hanya ada satu sahaja yang manual. Kamu rasa yang mana Iris? Only one is manual. Paper form kot. Paper form, very good. So this is manual category. Alright. So paper form ni kita buat dalam bentuk kertas. And then sebelum keluar bentuk kertas tu, kamu type lah dekat komputer tu full name, address, age, hobi, soalan yang kamu nak tanya, kamu type dekat kertas tu and then kamu print. Kertas tu nanti you send to the people, kamu hantar dekat orang, kamu suruh orang isi dekat paper tu. Dah dapat data tu, kamu ambil balik paper tu dan kamu gunalah data tu. Contohnya kamu pelajar kan, kamu nak check data. Kenapa pelajar sekolah ni banyak yang ponteng sekolah? So you ask the question about the ponteng sekolah on the paper. Kamu bagi dekat budak-budak sekolah. Lepas tu nanti diorang jawab kenapa diorang suka ponteng sekolah dan sebagainya. Nanti kamu dapat balik data tu. Alright? Ni adalah cara manual. Kamu kena buat by your hand, by your tenaga dan sebagainya. So ini adalah cara yang manual. Okay, selain daripada paper form, we have RFID, barcode, biometric, everything on this list is automatic punya kategori. Kenapa automatic? For example, kita ada barcode reader. Barcode pernah nampak Iris? Pernah. Have you seen barcode? Alright. Barcode ni biasa kamu akan jumpa kat mana? Kat kedai. Okay, kat kedai. Okay, kat sini. Dekat tangan Ustaz ni apa ni? 100 plus. Yes, 100 plus. 100 plus ni ada barcode reader tak? Barcode reader. Ada barcode tak? Ada. Okay, you can see this is barcode for 100 plus. So this barcode, kita ada satu mesin namanya adalah barcode reader. Barcode reader ni adalah satu mesin yang akan membaca dia akan membaca kod dekat this 100 plus. Ni dia punya bentuk dia. So dia akan scan, nampak dia keluar lampu warna merah, the red light color. Alright. So dia akan scan dekat mana? On this barcode. Kat barcode tu. Okay, bila dia dah scan, automatic the data daripada this barcode will go to the computer. So in the computer adalah list item dia, nama barang ni apa? 100 plus, original, flavor. Contoh. Lepas tu ada berapa stok, okay, nombor item berapa. Every data on this barcode akan shown on the computer, right? Okay, ni cara automatic je. Sebab kamu just scan, tick, dia terus automatic masuk dalam komputer kamu. That's why kita call dia dalam kategori automatic. Alright? Faham tak Iris? Okay. Faham. Boleh. Yang ni saya dah belajar semalam. Dah belajar? Dah. Okay, tak apa. Kita ulang je.
Hari ini pun discussion kan namanya. Alright, apa lagi? Okay, this is barcode. So everything beside this paper form is automatic category. So untuk OMR, OMR stand for what? Ingat tak, Iris? Ingat. Ingat tak? O ni stand for what? Saya tak ingat. Tak ingat? Optical. M ni apa? Tak ingat. Ingat juga? Mark. Suara siapa tu? Nasir. Nasif. Okay. Nasif pun boleh assist Ustaz. Tak ada masalah. Dua hal. Okay. Semua orang boleh. So this OMR, kita stand for Optical Mark Reader. So kata kuncinya kat sini adalah mark. Mark ni dalam bahasa Melayu apa dia, Iris? Tanda. Tanda. Lagi satu? Maka. Bukan marker. Tanda tahu. Selain tanda. Marka, very good. Tanda dengan marka, this is two big hint yang diberikan dalam perkataan ni, optical mark reader. So, pernah dengar exam paper, OMR paper, pernah dengar tak? Pernah. So Pernah. that is optical pula apa ni? OMR paper yang warna merah tu kan. Kamu biasa masuk periksa dan kamu tanda menggunakan pensel 2B. Using the 2B pencil, you loret-loretkan dekat jawapan ni. So, we have one machine, satu mesin yang mana dia boleh baca kamu punya jawapan ni. Ni adalah mesin dia, nampak? So, kamu masuk kertas OMR ke dalam this machine and this machine will take your answer as right or wrong. Sama ada betul ataupun salah. This is OMR punya machine, alright? Okay. So, okay, this is yang pertama adalah kertas OMR, lebih kepada kertas OMR. And then this we have OCR. OCR stand for Optical character recognition. pandai. Optical character reader. Reader pun boleh, recognition pun boleh. Sama je, dua maksudnya sama je. Alright? Dia Okay. salah pula reader ni. Okay, R-E-A-D-E-R. Ustaz tak buat huruf besar ke? Nak buat huruf besar ke? Boleh. Cara yang paling senang, Ustaz tak perlu ni, Ustaz tekan dekat sini, I click here. Bukan sini. Okay, I click Kat sini lah, Ustaz. Capitalize each word. Nampak? So Uish. yang depan tu yang besar. Tak pernah tahu kan? Alright. Okay, so this OCR, kita tengok alat yang untuk OCR ni macam mana. This is OCR. Okay, the big hint here is optical character. Character ni stand for what in Malay? Dalam bahasa Melayu stand for what? Karakter. Saya tak tahu sebenarnya apa. Bukan karakter orang tu. Maksud dia bukan karakter tu. Karakter here dalam bahasa Ciri-ciri. Inggeris. Dia bukan ciri-ciri. Itu saya nak cakap. Karakter kat sini maksudnya adalah tulisan, the text. Ni istilah kamu kena tahu. Karakter ni stand for the text, tulisan. So optical character reader, dia adalah pengesan tulisan secara optik. Contohnya kamu tengok dekat alat ni, nampak? Nampak dekat alat yang dia pegang ni? Nampak? Okay, nampak ada tulisan banyak ni. So bila this thing, nampak ada wayar panjang ni. Wayar panjang ni, dia akan connect dengan, alamak kamu tak nampak pula. Okay, sorry. Nampak ada wayar panjang ni, sebenarnya dia adalah wayar USB. Kamu connect dengan komputer. Lepas tu kamu ambil yang macam pen tu and then you scan on the what? On the text. Kamu scan dekat text. Yes, dekat paper tu, dekat text. Maksudnya nanti dia ada kat komputer sendiri ke? Yes, nanti dia akan type dalam komputer tu secara automatik, tulisan tu. That's why kita call dia sebagai OCR. Ustaz, kalau macam ni Ustaz, dengan format OCR ni, kita boleh tak homework tu kan susah sangat nak buat karangan macam tu laptop. Contohnya kita nak macam kita space, semua space tu dia correct ke? Yes, dia akan Nanti buat space secara automatik. Space Betul, pun sama? Yes. Dia tak buat tulisan tu bergabung sekali, dia akan ikut space macam dalam gambar ni. Seperti mana tulisan tu macam tu. Exactly macam tu? Yes, exactly. Ya, kalau ada colour pada colour. Exactly Azad. Yes, exactly. Okay, lagi satu. Pen ni Ustaz tak pasti dia dah maju ke belum. Sebab dulu masa Ustaz belajar, this pen, we have limitation. Kita ada batas dia. Macam otak kita tak boleh berfikir di luar batas kan. Contohnya kita tak boleh fikir,
kita tak boleh fikir Allah ada kat mana dan sebagainya. Betul? Sebab otak kita ada batasan. So this device also have limitation yang Ustaz belajar dulu. Contohnya tulisan yang pelik-pelik sikit dia tak boleh nak baca kalau tak ada dalam sistem tu. Okey, contohnya dekat dunia ni kita ada lebih kurang berapa tulisan? How many language on the earth? How many language Banyak. on the earth? 164. Ya ke? Betul lah. Ustaz main taib ke? Betul ke? Kan lagi banyak kot. How many language on the earth? Salah je Earth. Tak apa. Akan betul kan? Okay, so kita tengok dulu berapa. Wah, the answer is 6,500. Ada lebih kurang Betul lah saya cakap. 6,500. Okay, kamu pasti ke dekat dalam pen tu, sistem tu, ada 6,500 punya tulisan? Pasti ke? Tak pasti kan? Kot. Mungkin ada lebih kurang 500 saja, ada lebih kurang 1,000 saja. Yang lagi 5,000 tu nak buang kat mana? So dia tak boleh baca, dia ada limit dah. Alright, Aris. Boleh Aris? Boleh. Okay, yang lain boleh yang lain? Boleh. 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 Okay. Yang ni Ustaz. Alamak, hilang pula. Mana kita punya GST tadi? Okay, tak apa. Kita tengok kat sini. Okay, and then we have MICR. So MICR ni secara mudahnya adalah kita guna untuk check bank. Alright. So M ni stand for magnetic. I ni adalah ink. Dakwat magnet. Karakter. Yes, karakter sama je yang lain. Karakter, Coordination. ataupun reader pun boleh. Alright. So biasanya kita guna untuk apa tadi Nasif? Untuk bank. Untuk check. Untuk bank. Yes, untuk check bank. Alright. So kamu nak tengok. Ataupun duit pun kadang-kadang ada. Yes. Kamu nak tengok tak gambar Ini dia ke dulu? yang benda yang macam letak duit betul nanti kira macam tu ke? Betul. Tapi kena pastikan dekat check tu ada nombor tu. Nombor yang dimagnetizekan tu. Okey, kamu boleh tengok nombornya kat sini, nampak? Ni check bank, nampak? Check. Kat check bank ni. Okey, Saya dekat tahu, bawah saya tu ada tahu. nombor. Nampak ada nombor pelik-pelik sikit ni. Nampak. Bentuk dia agak pelik sedikit. Itu nombor apa? This nombor adalah satu dakwat, is one form of the inks that is unique, yang unik diperbuat daripada iron, daripada zarah besi, right? So zarah besi ni dia magnetizekan dia buat macam mana? Dia buat macam ada magnet sedikit lah. So bila kamu masuk dalam mesin, so that machine can read the check. Ni adalah contoh alat MICR. Nampak? Nampak tak Iris? Nampak. Ni adalah alatnya. So kamu masuk dia dekat bawah. So nombor tadi ada dekat bawah ni kan. So this machine can read the inks. Alright. Yes. Teguh. Tapi saya pernah nampak check ni, tapi dia ada yang besar. Macam kalau benang pertandingan kan, mesti dapat macam yang Yang besar tu. Yang besar tu. Ustaz rasa yang besar tu tak boleh nak scan tu. Habis tu saya dapat duit dia daripada just tu buat Ustaz. hiasan. Dia buat apa? Dia buat macam gah lah bila kamu ambil gambar kan. Kamu ambil gambar, kamu ada macam papan yang besar macam tu kan. Wah, nampak gah Ustaz. nombor satu. Tapi macam mana kita dapat duit? Macam mana kita nak tukar ke duit? Benda tu macam mana nak tukar ke duit? Sebenarnya benda tu hanya hiasan. Kan Ustaz dah cakap, benda tu Lepas tu hanya nanti hiasan. dia kena ambil capai yang kecil je. Kamu akan dapat duit daripada organizer program tu. Contohnya orang yang buat program pertandingan futsal. For example, pertandingan futsal, bila kamu dah menang, nanti dia akan bagi plakat yang besar tu kan. And then nanti bila dah habis pertandingan, kamu pergilah minta duit kejohanan tu kat dia kalau kamu menang. Alright? So yang plakat tu hanya sebagai tujuan untuk bergambar, untuk berhias. Alright? Saya ingat dalam tu ada duit. Oh tak ada, mana ada. Alright. Okay, mana apa namanya plakat plakat menang pertandingan. Tengok kita try tengok ada ke tak. Apa ni? Asal Untuk keluar ikan pula. Maksudnya bukan nama plakat kot. Ustaz tak pasti apa namanya. Okay. Tulis je apa? Tulis apa? Ni. Ustaz tulis. Kad Check besar. bank besar. kad- Check bank besar. Kad besar.
Tak ada juga. Ni ada. Adalah Ustaz. bukan. Ustaz tulis cek bank besar. Ada punya. Okey, check bank besar. Tak kira lah Ustaz. Ya Belum je masa je je. kamu, check bank besar. Kita try check bank besar. Ada. Ni ada. Okey, ni tempat Tengok pertama siapa ni. 3,000. Hanifah tu. Tapi tak ada nombor tu kat atas Bila lah. betul, cakap Alhamdulillah. Nombor tu ada kat atas lah Ustaz. Ya Allah tarik nikmat. Alright. So ini adalah contoh dia lah yang kamu cakap tu. So this tujuannya hanya untuk bergambar dan sebagainya, nampak gah lah. Alright. Ui, 30,000 saja. Takkan masa pertandingan, kamu bayangkan ini atas pentas, ada 2 orang dekat sini. Okey, banyak penonton kat bawah. So kamu nak bergambar dekat atas, kamu tunjuk check yang kecil tu je dekat orang. Betul tak? So tak nampak, orang tak nampak. Right. Yes. Ustaz pernah ada ke menang cek besar ni yang bank besar ni? Yang ni? Ustaz pernah Ustaz Ilham pernah kan? Hari tu minggu lepas. The last year, Adik Ilham kan? Ustaz Fikri, Ustaz Helmi, Ustaz Afif, we have sent the student Al-Amin pergi satu pertandingan. So pertandingan tu Pertandingan apa? Pertandingan apa namanya? Arabic kan? PPBL, Phenomena Based Learning. Ingat tak? Ingat. Yang Yang adik dia Ilham tu announce dekat perhimpunan tu. Dapat nombor 2 dengan nombor 4. Kita orang ada dapat plakat besar ni juga. Berapa ringgit? Berapa ringgit? Ustaz tak ingat lah. 200, 300 kot? Ke 400? 300. Ratus-ratus lah. Ternyata banyak. Sikitnya. Kamu Banyak nak tu. Mana? Kamu nak banyak mana? Orang kena kasi 5,000 atau 6,000 baru betul. Ini banyak sangat 200. tu. Buat apa? Okay, lagi-lagi. Okay, now we have done MICR. Okay, sekarang kita ada speech recognition. This speech recognition, Iris, Ya. follow tak Ustaz? Okay, speech recognition ni bahasa Melayu apa? Hah? Recognition ni bahasa Melayu apa? Tahu. Tak tahu? Ya. Pengesanan. Pembacaan. Pembacaan. Yang Dia macam reader lah. Ustaz yang cakap lepas tu keluar tu kan? Sabar dulu. Belum, Ustaz tak Perkataan. masuk speech lagi. Tapi Nasi dah jawab dah. Maksudnya kamu ingat. Alright, bagus. Okay, this speech recognition is one of the technology. Macam Siri. Yes, one of the technology that can detect our voice, our voice lah, our audio. Kita punya suara dia boleh Lepas tu detect. Contohnya macam Ustaz. audio tu. Contohnya Ustaz Google cakap. audio. Ustaz cakap apa? Okay. Kita tunjuk satu website ni. Okay, untuk kamu lihat lebih jelas Iris voice to text. Dia macam Siri. Kenal tak Siri? Kenal. Macam tu lah. Sekejap Ustaz tunjuk dah. Voice to text API. Jangan conteng. Mungkin saya. Alright, detection, speech texter. Okay, kita try ni lah speech text. Dia ada banyak website untuk AI ni. Okay, start dictating. Okay, start cakap, tekan benda ni. Okay, bila kamu tekan benda ni. Okay, mana suara? Ustaz tak pernah pakai lah website ni. Siri bukan macam ni lah Ustaz. Tahu saja. Ini adalah contoh teknologi kita nak pakai voice untuk apa tadi? Speech recognition. So kita tekan start, nanti dia tanya nampak. Use your microphone. Kita allow dia, kita bagi dia guna kita punya microphone ni. Ustaz pakai microphone ni. Okay. Bila Ustaz cakap, dia akan tulis apa yang Ustaz cakap. Cuba tak cakap. Okay. Cuba Ustaz cakap. How are you? Tu, dah keluar dah. Lepas tu tekan okay. Masuk. Apa lagi nak cakap apa lagi? Okay. My Cakap. name is... Cakap. I want to go to toilet. I want to go to toilet. Cakap Itu panjang-panjang. cakap kamu. I want to go to the toilet. I want to go to toilet. I want to go. Do my homework. Okay. Okay, ini adalah satu contoh teknologi. Okay, dengar ni. Okay, ini salah satu contoh teknologi yang kamu boleh pakai. For example, if you are Ustaz. too lazy, sekejap Iris. If you are too lazy to type, kamu malas sangat nak type, contohnya tangan kamu
lenguh, tangan kamu tiba-tiba accident ke tak boleh pakai ke, kamu masak-masak tiba-tiba terbakar tangan ke tak boleh pakai tangan. Contoh. So kamu boleh use this technology to type the words lah. Kamu boleh type menggunakan mulut kamu. So kamu cakap this technology dia akan kesan kamu punya suara dan dia akan tulis secara automatik. Alright? Iris, soalan? Apa tadi saya lupa. Dia boleh buat bahasa English je ke? Dia boleh bahasa Melayu. Dia ada bahasa. Sepatutnya Terus saya cakap bahasa Melayu. Tak. Dekat website ni Ustaz tak nampak dia punya option dia. Sebab ada website lain yang semalam Ustaz tunjuk dekat kamu semua. Kamu tak ada, Iris. Dekat website tu dia ada option. Dia ada bahasa English, language, we have Malay. Ada bahasa-bahasa lain kita boleh pakai. Alright? So teknologi ni pun terbatas. Tak semua bahasa ada. Faham? Faham. Okay. Satu lagi kekurangan, one of this limitation of this technology adalah suara kamu kena jelas. Bila kamu nak cakap, suara kamu kena jelas. Kalau tak, sistem dia tak boleh baca kamu punya suara. Alright? Okay. Hanifah mana Hanifah? Ya, saya ada ni. Kalau yang jenis cakap laju macam Hanifah ni, sistem tak boleh detect. Sebab laju sangat. So sistem tak sempat. Dia punya otak dia lembab. Okay. Tengok ni, otak saya kuat. Alright. Tak, saya rasa Google lagi pandai daripada kita. Ya ke? Tak, kita lagi pandai. Itulah, kita guna otak kita 20% je. Google tu dicipta oleh siapa? Ustaz tanya soalan tu. Kita guna 100% otak kita. Google dicipta oleh manusia juga. Ambil kau. Siapa yang buat? Siapa yang mencipta manusia? Bukan. Maksudnya orang apa yang buat Google ni? Orang apa yang buat Google? Kamu boleh search ini. Search. Google. Who is make Google? Who made you? Who made Google? Who made Google? Bukan Google Maker, ini app ni. Who made Google? Who made Google? Ini app Google Maker. Aduh, susah. Ni, Larry Page, Sergey Brin. Hui, nama lain macam. Lepas ni kamu pula buat Google version lain Nanti saya nak buat app. Bagus, buat apps. Tapi bukan diorang je yang buat letak benda yang bagi informasi kat sini manfaat pada kan? umat Islam. Mesti ada orang lain buat juga kan? Alright. Saya buat app Al-Quran. App Al-Quran boleh buat benda yang bagi manfaat. Okay, lepas tu kita dah, apa lagi yang tinggal ni? Okay, speech recognition. Saya nak tahu biometric tu apa? This biometric tu dia macam biometric scan ni. Dia macam sabar. Semua sabar. Semua tak sabar Al-Quran. Aduh. fingerprint tu. Okay, bagus. Ustaz suka semangat tu. Jom kita try biometric scan. Okay, biometric scan ni bagi Ustaz paling style lah. Nanti kamu tengok pun kamu akan rasa dia paling style. Kejap, saya nak charge. Dan paling senang untuk hafalkan Ustaz. Okay, this is biometric scan. Pernah nampak tak Iris? Pernah Pernah nampak? Dia pakai apa? Pakai teknologi lah. Yelah, dia pakai teknologi. I know this using the technology. Tapi dia akan kesan apa? Dia akan pakai apa? Irham? Maksudnya? Maksudnya? Tangan dan muka. Yes, two things. Mata. Dia akan kesan. Okay, two things of the part of the body kita akan scan. Kamu pernah dengar biologi tak? Tidak. Tak Pernah. Okay, cuba kita start. Nanti bila kamu dah Ustaz ada sekolah nama menengah, Iris. nanti kamu sekolah menengah, kamu akan ambil satu subjek. Nama subjek tu adalah Abang biologi. saya ambil, Ustaz. Dia kena ambil. Biology is the natural science that studies the life and the living organisma, macam diri kita. Dia akan check lah dalaman kita ni ada apa, ada sel, ada apa? Ada sel, ada apa lagi banyak. Ustaz lupa lah semua benda Ustaz dah belajar. Alright. So this is we call as biology. So biometric scan ni dia pakai dua part. Dia pakai dua part. One is the eyes and the other is your finger. Kamu punya tangan, sama ada ibu jari, your point finger, dan jari lain lah boleh pakai untuk this biometric scan. So contoh alat biometric scan, you can see here, ini adalah contoh alat biometric scan, nampak? Ni nak scan ibu jari. Kak? Yes. Okay Aris, boleh faham tak? Boleh. You understand?
Boleh? Aziz saja nama kau ah. Untuk cerita kamu. Ustaz, sorry tadi saya terkeluar sebab internet. Okey, Mana ada? Ustaz perasan Mana dia ada? Nak ada. ataskan sikit Ustaz. Ataskan sikit balik. Macam ni? Tu. Mana? Tak Ustaz Ni pengesan ataskan. muka pun ada. Tapi pengesan muka ni kamu jarang jumpa lah. Dan kamu biasa akan jumpa pula. Dia biasa tu ejen perisikan dan sebagainya. Biasa Ustaz tengok movie lah kan. Nampak dia orang akan sekat kesan muka dan sebagainya. Tak tahu betul ke tak? Wallahu Dekat a'lam. airport ada. Ustaz, kat airport ada. Ah, Airport bukan ada kamera tu ke yang tengok tu? Airport tu bila Ke tu infrared tu? kamu lalu dekat satu macam pintu, satu gate tu. This pintu dia akan check kamu punya badan tu ada metal ke, ada besi ke, ada simpan barang-barang terlarang ke, so dia boleh detect kat situ. Kenapa tak boleh ada besi kat aeroplane? Bukan, dekat kita. Contoh kita nak buat jahat ni. Ustaz orang jahat. Contoh, ustaz orang jahat. Ustaz bawa dalam tu, ustaz letak pisau, ustaz letak pedang samurai dekat belakang tu. So, polis tak nampak. Custom tu tak nampak. So, bila ustaz lalu that machine dia akan detect. Ustaz dekat badan ustaz ada. Mak saya pernah kan, dia bawa garfu sebab nak makan tau. Lepas tu orang tu tak bawa bagi. Tak boleh buat. Kata Memanglah. Sebab So, dia kena ambil. Nanti dia fikir Dia bagi mak kamu nak sudu bunuh je. orang ke apa ke dengan pakai garfu tu kan. Alright. Yes. Kenapa Teguh. kita tak boleh bawa pistol mainan bila ke airport? Okey, satu Sebab benda. dia takut kau tembak orang kot. Satu benda, bila kamu bawa satu benda yang berbentuk mainan tetapi ada unsur ancaman. There is a sign of threat, ada unsur ancaman. Contoh kamu bawa pistol tu walaupun pistol mainan tetapi the others that see you, kadang-kadang dia nampak kamu pegang pistol, dia ingat itu pistol betul. Kamu pernah tengok one video, Ustaz pernah tengok one video, satu benda dia prank orang, dia pakai pistol mainan. Contoh dia prank orang, dia pakai pistol mainan. So dia buat macam tembak-tembak macam tu. Lepas tu orang lari kan, macam seronok. Tapi satu masa dia buat prank tu, one time he do that prank in front of one person, yang mana person tu dia ada pistol yang betul. Dia ada pistol yang betul kat belakang tu. So bila dia nak acah-acah tembak kan. So yang orang tu terkejut. Dia keluarkan pistol, dia tembak yang buat prank tu. Bam. Mau tak mati sia-sia, mati katak orang panggil. So mungkin bagi kita macam mainan, tapi orang lain yang tengok dekat diri kita tu nampak macam mainan ke macam mana? Itu kan kamu kena fikir jugalah. Alright. Alright, Tengku. Okay, lagi this is biometric scan. Suara apa tu? Suara radio ke apa tu? Okay, now we have done the biometric scan. We go to the barcode reader. Kita pergi ke barcode reader. Barcode reader tadi macam dah terang ke? Macam ni tadi. Ustaz terang 100+ tadi. Kita ada barcode kat sini. Okay, kita akan scan dia. Bila kita scan, automatic masuk dalam komputer. So this is barcode reader. Barcode reader is one of the machines that read the codes on this item. Alright. Sorry Ustaz. Yes. Sorry. Kenapa Nifah? Tak, kakak saya tu minta tolong kan. Okay. Orang dengan kelas nak itu juga nak tolong kan. Okay, this is paper form. Paper form is is the only one of manual category dalam kategori manual. So this paper form kamu type dalam komputer, kamu tulis tulisan dalam bentuk tulisan, tulis your question and then you send to the people. Lepas tu people tu dia akan isi kamu punya form and then dia akan send back kepada kamu lah untuk kamu dapatkan data tu. Ini adalah cara yang manual, bukan automatic. Right? So kamu kena buat one by one lah, step by step. And then the last one we have RFID. Okay, mana Iris? Nampak dah Iris. Iris, kenapa tutup suara? Buka suara. Okay, Iris. The last one, RFID. Pernah dengar tak Iris? Nah, dia macam touch and go. Okay, good. Okay, this is RFID. Okay, RFID kamu baca dekat sini. Baca kat sini. Radio Frequency Identification. Okay, that's what we call RFID. Alright, Radio Frequency Identification.
dia adalah pembaca gelombang radio. Nampak? Gelombang radio. So biasanya this RFID punya teknologi kita tampal dekat kereta. Okay, for the purpose of the toll. Okay, as you can see here, nampak? Ini adalah contoh cermin depan kereta. Kenapa ada tool? Soalan kamu sama dengan siapa semalam Tengku Haris. Kenapa ada tool? Okay, kamu bayangkan Alright, Ustaz bukan sokong ada toll, tak ada toll. Tapi Ustaz nampak ni lah kebaikan ada toll. Okay, one of the advantages of the toll, bila kamu pergi ke toll, kamu kena bayar, betul tak? Iris? Okay, kamu kena bayar. Contohnya RM2, RM4 dan sebagainya, kamu kena bayar bila kamu lalu toll. So what is the purpose? You pay that money. So that money, yang Ustaz tahu dia akan pergi kepada pekerja tol, dia akan pergi kepada pekerja pembuat jalan. Okay, kamu nak tak Iris, do you want our roads, kita punya jalan berlecak, berlobang, apa lagi? Macam jalan masuk hutan dan sebagainya. Kamu nak ke? Tak nak. Alright, so that's why that money kita use untuk allocate, kita nak buat jalan, kita nak buat jejantas, kita nak buat apa lagi? Jambatan dan sebagainya. Kita guna money tu untuk buat benda tu. So orang-orang yang buat benda tu, every workers pun dapat duit gaji tu berdasarkan apa yang kita dah bayar. Alright? So bila kita sebab tu mahal ke? Yang mahal-mahal tu tak, dia Ustaz macam tak tahu. campur semua. Yang mahal tu ke? Ustaz tak tahu. Itu terpulang kepada orang dia macam, yang buat tu lah. Yang tu dia campurkan semua duit dekat Malaysia ke apa? Dia ada satu jabatan. Nama jabatan tu apa? Jabatan Pengangkutan macam tu. Okey, duit tu semua akan ada kat situ, alright? So bila contoh katakan satu hari kamu bayar, kamu ada kereta, you have one car. And then you pay the road tax, you pay the insurance, kamu bayar road tax, kamu bayar insurance untuk kereta tu, kamu bawa kereta tu satu hari dekat jalan tu, kamu accident, kamu terlanggar, kamu termasuk satu lubang. Okay, one of the hole on the highway contoh. Okay, kamu termasuk lubang, accident, lepas tu kereta rosak, remuk. So, how to get the money back to repair the car, to repair for your hospitalized fee. Kamu pergi hospital pun kena bayar, right? So mana kamu nak claim, kamu boleh claim dekat jabatan pengangkutan tu. So the money, duit tu kamu akan dapat lah untuk kamu claim tu. So nanti gaji orang tolak ke? Siapa tolak siapa? Gaji tu nanti tolak ke? Sebab tak, gaji tak tolak. Untuk pengetahuan kamu Iris, kita bayar tol ni banyak sangat. Kamu bayangkan kalau satu kereta bayar RM2. Yang lalu tol satu hari berapa orang? Banyak ke tak? Banyak. Sangat banyak. So money lah. Banyak duit. Nak buat jalan pun bukan murah sebenarnya. Alright. Kita masuk balik. Ada yang nak tanya soalan ke? Ustaz. Yes. Kalau jalan tu lagi cantik kan, macam cantik kan, lagi mahal ke duit tol tu? Tak, dia bergantung kepada kamu punya, dia biasanya dia kira duit mahal tol tu, dia kira daripada kamu punya jarak perjalanan. Contohnya Ustaz daripada Sungai Buloh, Ustaz nak pergi ke Bangi, Ustaz kena bayar lebih kurang RM8. Nampak? Tapi Ustaz punya kalau Sungai Buloh, Ustaz nak pergi ke Shah Alam kat sini Okay, nak pergi ke Shah Alam, Ustaz kena bayar RM4 atau RM5 sahaja. Alright? So dia biasanya bergantung kepada kamu punya jarak destinasi tu. Tapi kalau orang yang duduk rumah dekat tempat destinasi tu, dia tambah duit juga ke? Tambah tol juga ke? Tak. Kamu yang bawa kereta, kamu yang kena bayar. Ustaz, macam kenapa kadang-kadang kalau saya pergi tol kan, tak ada orang pun kadang-kadang kat tepi tu. Sebab sekarang dulu kita ada lorong tunai, lepas tu kita ada touch and go, lepas tu kita ada smart tag.
Alright, so yang sekarang ni kita ada tunai, touch and go, smart tag and also RFID. Kita ada RFID. So sekarang ni kita punya kerajaan, our government, dia nak kurangkan tenaga kerja manusia. Want to reduce the workforce of men. Okay, dia nak kurangkan tenaga. So dia nak kurangkan orang, dia nak kasih sistem yang bekerja. So dekat setiap lorong tol ni dia akan letak satu sistem bacaan kad touch and go, yang ni bacaan. So secara automatik je, tak perlu ada orang pun. Macam Tapi ustaz nak kalau lalu contoh jalan tu kan. Tapi contoh kalau kita tengok touch and go kan. Yes. Kalau tak ada duit dalam tu kena top up kan. Kalau tak ada orang. Okey, bagus soalan tu. Macam mana kalau tak ada orang, bila kamu punya your balance on that touch and go, for example kamu ada satu kad touch and go, the balance is RM2, tapi kamu kena bayar tol tu RM4. Kamu kurang lagi berapa ringgit? Iris? RM2. You short RM2. Okey, mana nak cari RM2 tu? Okey, dekat tol tu, dekat laluan tol tu ada satu mesin yang baca kad tu. Okey, ada satu button dekat sini. Button tu warna merah tak silap ustaz. The red button. Button tu kamu kena tekan. Bila kamu tekan, ada So kena orang. keluar kereta ke? Tak perlu pun. Kamu tekan button tu, nanti ada suara orang. Ada suara officer dekat situ. Officer tu ada je dekat situ. Ada bangunan tepi tol tu. Dia ada kat situ. Alright. So kamu cakap lah masalah saya tak cukup, I don't have a balance of RM2, macam mana ni, dah jam ni, orang belakang dah tunggu ni. Okay, nanti akan ada pekerja tu datang dekat kamu, right? Dia akan bawa satu kad touch and go dia punya, dia akan scan. Nanti kamu akan bayar lah, nanti dia akan beritahu apa tindakan selanjutnya. Alright? Okay. Alright. Okay, this is RFID. Kita masuk balik. Jauh sangat kita menyimpang ni. Okay, kita masuk balik. Nampak ni orang tengah pasang RFID dekat headlamp. Okay, the RFID actually is one of the sticker. Satu stiker. Tak tahu apa ada stiker. Yes, this sticker ni. RFID ni stiker ni. Okay, this stiker. Mana ustaz tunjuk? Ni. Okay, contoh dia adalah satu stiker. Dekat belakang stiker tu dia ada macam, apa kita panggil ni? Ada wayar-wayar ni. Ada chip kita panggil. So this is the data of the RFID card. Datanya ada dekat yang jalur-jalur ni. Nampak kita tampal dekat dua tempat je dekat kereta. Dekat headlamp and also dekat cermin. Dulu tak silap ustaz ada satu soalan daripada kamu. Ustaz tak ingat siapa. Ustaz rasa Hanifah kot. Kenapa kita tak tampal RFID dekat belakang kereta? Kenapa? Why we put the RFID sticker in front of the car? Okay, why? Saya tahu. Sebab untuk scan, takkan dia nak scan kat belakang tu, sebab sekalanya kita pergi tol, scan dia kat depan. Betul. Ustaz rasa soalan tu soalan kamu tu. Kan? Okay, bila kamu nak lalu tol, yang jumpa kat depan dulu adalah your front of the car, bukan yang belakang Kalau kamu tampal kat belakang, macam mana benda ni nak scan kamu punya kat belakang kereta? Takkan kamu nak pergi, kamu undur pula. Habis jam dekat situ. Saya dah faham dah. Alright, bagus. Okay, this is one example of RFID lah. Okay, nampak dia pakai gelombang radio frequency identification. Alright, now we are done. Okay, this is your works, kamu punya kerja yang kamu kena buat dan kamu kena hantar dekat ustaz. Untuk mendapatkan 5% markah. To get the 5% bonus mark for your assessment. Yang tu ustaz hantar kat VM kan? Tak. Yang mana yang ni? Yang mana yang ni? Yang tu, ya. Ya, nanti ustaz hantar kat VM, dalam VM. Tapi sebelum tu, ada due date tak? Yes, ada due date. Minggu ni kamu banyak kerja sekolah ke? Ya. Oh, banyak sangat? Banyak gila. Ustaz bagi 2 minggu. I give 2 weeks starting from today. So, the next Wednesday, kamu dah kena siap, alright? Okay, Ustaz bagi 2 minggu Kamu boleh buat hari Sabtu Ahad. And this work actually... Saya buat kejap lagi lah lepas ni. Iris, this work actually, you just need bagi ustaz, kalau ustaz yang buat lah. Ustaz perlukan masa lebih kurang 20 minit je. Ustaz dah siap dah cantik dah semua.
Kalau bagi Ustaz kamu pandai. ICT saya tak pandai. tak. Ustaz kan saya Bukan. expert. Kena buat apa ni? Okey. Ni Ustaz nak terang ni. Alright, Kalau apa yang kamu kena kena buat? buat kat Wix nanti kena bayar lah. Tak. Kat Wix ada yang free, ada yang kena bayar. Kamu pilih yang free tu. Lepas tu saya nak hantar. Macam mana yang hantar tu hanyalah link sahaja. Alright, ni bagi Ustaz terang dulu. Nanti kamu tak faham. Alright. The first is kamu create any types of website you want. Any type website you want, you can create on the Wix ataupun Mobirise. Okay, type of website. Satu type of website, Nasif. Apa Ustaz? Ada jenis-jenis website. Apa dia? Port Z. Apa? Jenis website. Antaranya apa? Sport. Alhamdulillah ya Allah. Kita kena fikir yang sedap-sedap sikit. Bukan. Sport. Okay, contoh website, type of website, ada cerita pasal sport, ada website cerita pasal masakan, ada website tell us about the blog, ada website tell us about the business, ada website cerita kita pasal jualan macam Lazada, Shopee, alright. Nasif, faham tak? Ya Ustaz. Faham tak? Faham. Tu antara jenis website any type of website you want. So if you want to create a website about the cooking, you can create. Multimedia Element 5 apa? Sabar, nombor 1. Kita baru nombor 1 ni. Bagi Ustaz habis dulu. Alright. Okay, kamu boleh buat website apa-apa je kamu nak. Pasal blog boleh, about cooking boleh, about the Tu sport kena buat boleh. 5 lah. No. Sabar. Belum lagi tak masuk lagi. Ada. Okay, kita masuk. Okay, number 2. Must have all multimedia element. For example, okay, apa maksud daripada multimedia element ni? Kamu dalam website tu kamu kena ada, you must have ada text, lepas tu ada image, lepas tu ada video. Video? Yes, ada video. Kita ke yang kena buat video tu? Bukan. Kalau search Video tu online kamu boleh boleh tak? ambil. Kamu boleh ambil daripada Google, daripada YouTube. Kamu Kalau letak kita link nak tu. buat, Buatlah. kalau kita nak buat sendiri, Boleh nak buat lagi bagus. Ustaz tambah lagi markah. Ustaz boleh tambah lagi 3 markah, 8%. 10 je lah terus. Tak boleh 10. 10 banyak sangat. Alright. Biasanya kamu periksa berapa markah? 25 kan? Ataupun 40 macam tu. 100. Woi, 100 tu bukan. 100 tu kehadiran kamu, your attendance, and then your participant in the class, aktif ke pasif. Lepas tu apa lagi? Itu semua dalam 100 tu lah. Lepas tu ada exam, ada assessment. Alright. So Ustaz, yes. kita jadi ke exam online ni? Exam Bulan online, 8. insya-Allah kita tengok dulu. Kita tengok Kalau dulu online macam nak buat online? Macam mana nak Kena buat pergi dekat Zoom, lepas tu buka kamera, kena buat depan teacher. Ustaz pun tak Nanti pasti masih macam ada mana. orang cheat. Itulah, Ustaz pun tak pasti macam mana. Nanti kita Nanti ada orang boleh search kat Google. Betul. Tapi tak ada masalah pun kalau kamu nak cheat, nak search kat Google. Serius lah. Tapi satu benda kamu kena ingat. Serius lah. Ya serius ni lah. Satu benda kamu kena ingat. Ada yang maha melihat. Siapa tu? Webcam. Alright. Ustaz tak nak belajar Ustaz. I don't want my student yang mana exam dia dapat 100 tapi sebenarnya dia cheating. Cheat. Tak nak yang jenis yang Kau tengok masa kita kita buat exam, boleh ke tengok notes? Yes. Boleh? Alright. Kena exam tengok notes. Boleh tak tengok notes? Notes tu kita buat, bukan buat Google, okay? Okay. Nantilah Ustaz bagi tahu nanti sebab Ustaz pun tak pasti macam mana kita punya exam, macam mana sistem dia, Mak macam saya mana. pun macam tak suka sangat exam Tak online. payahlah Ustaz tunggu kita orang masuk sekolah. Doakanlah kita cepat masuk sekolah. Nanti senang sikit Ustaz mengajar, tak ada online macam ni kan. Alright. Nanti kena ada Okay. internet. Okay, this multimedia element kamu kena ada teks, ada image, ada video. Dalam website tu ada video Ada video. Kamu pandai letak kan? Ustaz pernah ajar Tak dekat pandai. Mobirise.
So, Dah lupa. alah, pandai pula. Nampak? Ini adalah Mobilize. Ha Ustaz, saya pergi Mobilize kan, saya buat Ni download. Lepas tu beatbox ke? dia keluar kan. Ha. Tak, saya tengok sabar. Dia keluar apa entah. Dia keluar apa? Sabar, saya tengok. Okay, bila kamu tekan kat sini, ada banyak template. Saya nak Mobilize. Okay, mana video? Ni nampak video ni. So, kamu boleh tarik ke Oh, dalam okey, kamu okey, punya saya dah website. Dah ingat dah? Dah. So, this here you can put the link. Ni, Boleh dia nampak? cakap, Kamu boleh letak link YouTube kat sini. So, nanti dia akan muncul. Ustaz. Right? Ustaz. Yes. Dia kata, learn more, lepas tu live demo. Saya tak tahu apa. Oh, live demo. Kamu skip lah this term. This team. Hah? Tekan skip buat apa? this team. Tak, benda tu sebenarnya dia macam tutorial. Dia tak ada apa Weh. pun. Saya Bila nak tekan apa. Bila Klik to kita start create ke? satu app, kita buat macam apa live tutorial, kita buat demo. So benda tu Sekarang nak tekan apa? Ha? Ustaz tekan Sekarang skip. tekan Ustaz tekan Tak ada skip. skill, saya tak nampak. Tak ada, sini tak ada sebab Ustaz dah masuk dah. Cuba Ustaz keluar dulu. Okey. Kenapa? Ustaz pergi dekat sini nampak Mobilize Ustaz ni. Tak salah, saya tengok Ustaz punya. Okey, Ustaz tekan 2 kali. Oh, Ustaz tak Okey, mana? Tak okey. tahu. Main PES Sama macam Ustaz Fikri. Okey, lepas tu Saya punya. Saya punya Bila Mobilize dibuka- 4. Bukan 12, bukan 3. Ya ke? Lain ke? Tak tahu. Alamak, tak ada. Biasanya dah ada kat sini. Kamu boleh tekan skip je. Skip. Dia ada arrow tapi tak ada skip. Okey, tak apa. Boleh kot. Kamu tekan So, saya yang mana. kena X klik ke, to start ke? Tekan X ke, tekan apa ke. Asalkan dia hilang nanti dia ada macam ni. Ke macam ni? Tak tahu, saya tak pernah buat macam tu pun. Sabar saya try. Bukan ke? Ke kamu download mana ni? Saya download dekat tu lah Google? Mobilize. Dekat Mobilize. Lepas tu dia kata learn more atau sekejap macam saya nak pergi. Okey, ni adalah kamu punya site. Site kamu hanya ada satu je. Kamu perlu create satu Oh my je. gosh. Okey, satu je. Contoh kamu buat site pasal PA system, satu je. Tulis nama kat sini. Okey, dekat site ni, kamu dah tekan site ni. Kamu pergi dekat pages. Okey, bayangkan dekat site ni, website ni, dia ada banyak pages. Kita ada contact, kita ada home, kita ada produk, kita ada... Macam Ustaz macam tu. Yes, kamu kena pergi dekat pages. Okey, Bukan, dekat sini. maksud saya macam Ustaz boleh ada yang kat tepi tu. Tepi ni. Kamu kena tekan kat sini. Nampak dekat tepi ni. Kamu pergi sini automatik dia buka. Nampak? Ustaz tak tekan apa pun. Ustaz pergi sini je dia buka. Lepas tu, Nampak? Lepas tu tekanlah dekat site ni. Okay, ni satu je website kamu dah siap. Kamu tekan dekat pages. Kita buat home pages. Ada produk, ada contacts. Contoh, untuk bagi kamu nampak Ustaz tekan preview dekat browser. Okay, kita tengok dekat internet macam mana dia punya bentuk this website. Okay, nampak dia import dulu. Alright. Ni kita punya website nampak? Okay, ni yang dah buat ni. So bila Ustaz tekan produk, dia akan pergi dekat page produk. Nampak? Dia akan pergi dekat page produk. So bila Ustaz tekan contact us, when I click this contact us, dia akan pergi dekat page contact us. Nampak? Macam website macam biasa. So ada 3 tadi. 1, 2, 3. Jom kita masuk dalam Mobilize balik. So ada berapa pages tadi? Ada 3. Home, product, contact us. Kalau nak tambah pages lagi boleh tambah kat sini. So kalau kamu nak edit dekat produk, you can click this product. Okay, click this pages. Nampak dia akan terus automatic dia buka dekat sini. So kamu boleh edit kat sini dah. Kamu boleh tambah template dan sebagainya. Ini untuk Mobilize. Kalau kamu nak pakai Wix macam Ustaz ajar hari tu pun boleh. Mana lagi Okay, Iris question. Who is better, Wix or Mobilize? Okay, untuk Ustaz summarizekan kat kamu, mana lagi bagus? Okay, bayangkan ini adalah Mobilize. Tak nampak tulisan. Warna putih. Okay, hitamkan dulu. Okay, Mobilize versus Wix. Okay, mana lagi better? Kalau untuk Wix. Mobilize, kita perlu download dan simpan dalam komputer. Betul Iris? Kamu download betul Tak download dah tadi. Okay, kamu dah download dah masuk komputer. So, kalau kamu tak ada internet, kamu boleh pakai Mobilize. Kamu still can open the Mobilize. Alright? Tanpa perlu internet. No need internet connection. But for the Wix,
Wix ni dia bukan macam app. Dia adalah satu website. Kamu kena buka dekat Google, kamu kena search Wix. Okay. Bila kamu search Wix, dia akan masuk wix.com ni. Okay, dia adalah satu website. So, kamu kena edit dekat website ni. Kamu kena ada account. Alright. So, Kena this ada Wix, account. dia kena ada internet. Dia kena ada internet. Kalau tak ada internet, kamu tak boleh nak buka Wix. Kalau Mobilize tadi kamu Tapi boleh buka. You can kalau open. Wix ni lagi senang nak buat lah daripada Mobilize. Okay, the Wix is bagi Ustaz dua-dua senang. Dua-dua senang. The Wix, Mobilize senang. Wix Kalau untuk saya, tetapi kelebihan Wix ni, one of the advantages of the Wix, dia ada banyak template. Tahu tak template tu apa? kinda. Dia ada banyak design, dia ada banyak corak-corak berbanding Mobilize. Mobilize ada sikit je kalau kamu tengok dekat page ni kan. For example, this is template. Okay, nampak? This is template. Okay, ada sikit je. Okay. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, the menu ada 2 template saja. Ada 1, 2. Ada 2 template saja untuk menu. Untuk header kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ada lebih kurang 16 for the header. So, kalau dekat Wix ada lagi banyak. Ada puluh-puluh. Dan ada yang kena bayar. Ada template yang kena bayar. Template yang cantik-cantik lah. So, that's one of the advantages of the Wix. Boleh Iris? Boleh. Boleh. Alright. So, Ustaz tak habis terang je. Kamu kena create satu website yang mana website apa-apa yang kamu nak. Kena ada multimedia element, text, image and also video. And then you must submit the website links to our class Google Drive, or you can just message Ustaz punya Telegram. Kamu boleh letak link dekat situ. Okay, link tu apa? Ada yang tanya Macam mana link nak tu apa? buat link? Macam mana nak buat link? Link tu automatic je. Contohnya dekat sini Cuba Ustaz try macam tunjuk macam nak Okay, hantar. this is Wix. Okay, ni kita punya Wix. Okay, nampak? Okay, Ustaz tekan edit site Okay, ini kita punya website. Kita edit-edit. Bayangkan kita edit-edit dalam ni. Okay, this Wix pakai internet. Nampak? So, dia agak lambat. Tak apa. Saya ada internet. Okay. Yang atas ni namanya adalah link. Tapi jangan ambil kat atas ni Sabar. Okay. Lambat pula ni. Ustaz, Nampak kita betul. masuk sekolah 15 Julai Ustaz, Yes? Kenapa? kita masuk sekolah 15 Julai kan? Masuk sekolah? Ya ke? Pasti ke? Ustaz, Ustaz kenapa tak saya tak pernah nampak Ustaz kat sekolah? Ya ke? Kat rumah je. Sedihnya. Okay, ni kita akan edit dalam Wix ni. Nampak? Kita boleh edit semua. Okay, ni homepage. Kamu boleh tambah page. Kamu boleh design dekat Wix ni. Okay, bila Macam kamu dah bila kamu dah siap semua, nanti kamu akan tekan publish. Bila kamu tekan publish, okay, nanti dia akan tulis congratulations, your site is published and live. Nanti dia bagi link dekat sini. So kamu boleh copy this link. Hari tu bukan kamu ke yang tekan link tu, Iris? Kamu masukkan link tu dekat Google, kamu search Ustaz punya website. saya search. Yang itulah link, itulah namanya link. Ya, tapi macam mana saja? Ya. Ni Ustaz nak tunjuk ni, lambat pula. Tapi nanti Ustaz kena search exactly sama lah. Betul. Sebab tu kamu kena bagi link tu dekat Ustaz supaya Ustaz boleh buka kamu punya. Ustaz tekan je ke? Ustaz copy paste. Ustaz copy. Okay. Lambat pula. Ni nampak. HTTP ada 2 ni 6imtiaz2020.sweetsite.com. Alright. View site ke? So you can click this view site. Okay, bila kamu tekan dia akan buka satu site. Nampak dekat atas ni adalah link. Ini namanya link. Kamu tarik, kamu boleh tulis pakai notes ataupun kamu boleh tarik di URL, di link. Kamu right click, kamu copy. Okay, bila kamu dah copy, kamu pergi ke Google Drive.
senang kamu pergi Ustaz punya Telegram lah. Kamu hantar kat Ustaz. Saya tak ada Telegram. Tak ada? Bukan. Mak saya ada. Boleh letak pakai mak kamu punya ni. Message dekat Ustaz dekat Telegram tu. Alright? So contoh ini adalah Telegram. Okay, this is Telegram. Okay, kita search apa? Saver. Okay, bayangkan yang ni adalah nombor Ustaz. Oh, Okay, ni nombor Ustaz. kena buka dekat sini ke? Tak. Ini bayangkan, ini Telegram ni. Ni Telegram. Yelah, kan kita save link tu kan kat komputer. Kita dah Lepas tu copy kita dah. kena... Kita dah copy. Sekarang kita Yelah, tengah copy kan ni. kita dah copy. Lepas tu... Okay, nanti kita right click kat kena- sini. Nampak dekat tulisan ni. Kamu right click. Ni right click, ni right click. Nampak? Lepas tu kamu tekan paste. Nampak? Tak, saya Ada tahu link. lah macam tu. Tapi macam... Maksud nanti kita kena hantar tu dekat sini lah. Betul lah. Nanti kamu dah hantar. Macam kena letak Telegram tu kat komputer. Telegram kat komputer. Tak perlu. Macam mana nak buat link tu? Macam nak buat link? Kamu nak copy yang masuk tu. Kamu boleh je tulis pakai tangan. Kamu boleh tulis balik. Contohnya HTTP ni kan, kamu boleh tulis balik. Kamu tengok dekat link dekat sini, dekat atas tadi. Okay, mana tadi? Ni HTTP, kamu copy sebiji macam ni. Okay, lepas tu kamu tulis dekat Telegram tu. HTTP, alright, sini-sini, 6 imtiaz 2020.wixsite.com. Okay, dah. Lepas tu tekan hantar dekat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ni saya punya kerja dan sebagainya, kamu tulis, alright. Okay, lepas tu tekan enter. So nanti Ustaz tekan link ni, bila Ustaz tekan link ni, okay, dia akan buka. So kita semua boleh tengok hasil kerja kamu. Nampak? Nampaknya Ustaz silap kot. Nampak Ustaz silap lah. Ada perkataan website kat sini. Okay. Kita kena tambah kat sini Okay. So pastikan link yang kamu tulis tu adalah betul. Kalau tak jadi macam Ustaz ni. Tak masuk kelas ke? Okay dah. Kita dah done untuk kerja yang kamu kena buat. Okay, you can submit to our Google Class Drive or Telegram. Kat sini Telegram Telegram. Nanti start review. Kita semua review sama-sama. Okay, yang buat kerja saja yang akan dapat bonus mark 5 mark. 5 mark ni sangat besar. Contoh kalau kamu ada 25 soalan, you have 25 question and then you have 25 mark, 25 markah. Lepas tu kamu betul berapa? Kamu betul 15. So lagi 10 kamu salah. Tambah dengan 5, kamu akan dapat 20/25. So banyak ke sikit Iris? Apa? Banyak ke sikit? Banyak. Banyak lah. Ke tak follow tu? Alright, so kita dah done. Okay, kalau ikut Ustaz nak buat quizzes tadi. Tapi tak apalah sebab masa pun dah terlebih 2 minit. Okay, Ustaz stop share dulu. Okay, ada soalan tak? Okay, Syed Jaafar ada soalan. Do you have a question? Khairan Nabiha, Ustaz saya nak pergi tandas. Boleh, pergi je. Nanti terkencing pula kat situ. Ustaz, saya nak pergi minum air. Sila. Okay, Ustaz bawa baca balik. Dah 4:30. Ustaz baru baca chat. Mesti ada soalan tak? Tak ada soalan ke? No questions? Okay, we end our lesson today with tasbih, kifarah and surah Al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana. Bye Ustaz, thank you. Bye. Thank you je. Thank you, Ustaz. Thank you, Ustaz. Bye. Okay, ucap hai semua. Bye. Bye. Jangan lupa buat kerja Apa Ustaz? InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum Saya takut kau sebab buat. wabarakatuh.